Guys, ada ikan kat bawah guys. Kan aku kata tadi kan. Aduh. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. First kali aku nak ucapkan terima kasih kepada semua subscribers dan juga viewers dan semua rakan-rakan semualah atas sokongan yang diberikan selama ini. So dekat rumah sebelah aku masa ni lah dia nak buat construction, pula dah bising sikit lah. So minta maaf kalau ada gangguan bunyi sikit . So antara question ataupun soalan yang aku biasa dapat, macam mana nak tengok fish finder, macam mana nak tahu ikan ke apa ke kan. Hari ni aku akan tunjukkan kat korang macam mana nak tengok ikan. Basically dia simple je, tak susah pun. Dia senang je sebenarnya. Cuma cara kita interpret apa yang kita nampak dekat fish finder tu, itu yang kadang-kadang membezakan strike ataupun tak strike. So sebelum ni aku pernah buat video macam ni. Aku menggunakan Garmin lama aku kan. So hari ni aku ada fish finder baru guys. Jeng jeng jeng. Okay, so ini Lawrence Hook 5X Reveal. Kalau korang tanya mana nak beli, aku akan letakkan link di dalam description. So untuk pengetahuan korang, sebelum ni yang Garmin Striker 4 Plus pun aku beli dengan Ocean 4 juga. So yang ni pun unit terbaru pun sama daripada Ocean 4. Alright, so kejap lagi aku akan buat unboxing dan tunjukkan apa yang ada dalam features ni lah. Okay, so in case kalau korang tanya aku nak beli fish finder, so apa features yang penting untuk fish finder kan. Alright, ni personal opinion aku. Kalau kau nak cari fish finder, the first most important thing is of course kena ada sonar lah. Sonar is number one, wajib. And then second is GPS. Then third features yang bagi aku penting is kalau dalam Garmin dia panggil sebagai contour mapping. So sebelum ni Striker 4 Plus aku ada contour mapping. Tapi untuk Lawrence nama features ni Genesis Live. So apa Genesis Live is? Bila korang lalu dekat satu tempat tu, dia akan buat mapping dasar laut. Maknanya dia akan lukis dekat mana ada bukit, dekat mana ada lubang ke contohnya. So semua benda tu akan direkod. And then itu yang akan menjadi korang punya guide untuk mencari spot ikan. Contohnya lah, 3 features tu dah mencukupi untuk korang mencari ikan. Tapi kena ada dah 3 features tu. First, sonar mesti wajib ada. And then GPS untuk marking location. And then yang last kali, contour mapping ataupun dalam Lawrence dia panggil Genesis Live. So untuk Hook 5X ni dia memang ada semua features tu lah. So tanpa melengahkan masa, jom kita buat unboxing. Ok, jom kita tengok apa yang dalam kotak. First kali korang akan dapat unit Lawrence Hook Reveal 5X SS. SS maksudnya split shot. So jom kita tengok. Dan seperti yang tertera, korang bolehlah register ataupun apa-apalah. Nampak muka. Alright. Ok, dalam box juga dia ada battery cable, dia ada transducer. So kalau buat yang tak tahu lagi, inilah transducer. Inilah yang akan menembak sonar di bawah kayak atau di bawah boat. So yang ni transducer untuk 5X split shot. Ok, untuk transducer dia ada banyak jenis. Kalau korang tengok ada yang jenis lebar, jenis petak, jenis bulat. Itu banyak jenis lah bergantung atas model. Tapi aku paling suka bentuk transducer yang ni. Aku akan terangkan kenapa kejap lagi masa aku pasang. Kenapa aku suka dia. Aku suka jenis yang slim dan panjang. Alright, transducer. Ada manual. And then ada fuse. Ini fuse untuk korang sambung kepada bateri lah. Ini fuse. Dekat dalam ni ada fuse yang korang boleh tukar. Korang boleh cari kat kedai elektrikal sekiranya fuse terbakar ke apa. Okay, and then dia ada bracket. Yang ni bracket untuk pegang lah. Dia punya mount untuk pegang unit ni. Dan yang sekali ada transom punya mount. Tanpa mount yang korang nak pasang korang punya transducer dekat boat ataupun dekat kayak ke. Dia ada bagi skru apa semua. Bergantung cara korang nak pasang, itu ikut sukalah. Atas kreativiti dan atas kesesuaian.
Okay, dan dekat tepi ni dia ada satu slot untuk micro SD card. So aku dapat yang ni sekali dengan micro SD 16GB, port yang kita dah save, dan juga Genesis Live semua akan direkod dalam micro SD. Berbeza dengan aku punya Garmin Striker 4 Plus sebelum ni, dia built-in punya memory. So maksudnya kalau aku save spot and then unit tu rosak, semua spot aku hilang. Itu masalah dia. So yang ni dia punya memory semua akan dia save dalam memory card. So kalau korang dapatkan sonar baru, korang just boleh transfer semua data-data Genesis Live ataupun contour mapping tadi tu, dan juga spot yang korang dah save, dan masukkan ke unit sonar yang baru lah. Ok, so untuk pasang tapak ni senang je. Belakang ni tekan ni sikit, tekan dan masukkan, lock dan kunci. Alright. Ok, so untuk power up unit dia, biasa korang perlukan bateri 12V SLA battery, sealed lead acid battery. Alright, so ini 7.2Ah. Tak perlu jadi electrical engineer pun korang boleh figure out ni, memang senang, tak susah. Ok, dan actually cara pemasangan guide semua pun dah ada dalam guide. Cara pemasangan semua pun dah ada dalam guide. So ini schematics dia, tak susah pun. Korang tengok, positif, ini ada fuse kat tengah, masukkan fuse, negatif dan sambung saja. Right, so ini contoh, ni aku cakap tadi, contoh ada pelbagai jenis transducer. Ini bergantung atas model lah. So untuk 5X split shot, memang ini dia punya transducer je lah. Ok, turning on. Ok, so ini kalau korang first buka, korang akan nampak ni lah. Dia ada GPS, dia ada sonar, dia ada down scan. So apa bezanya sonar dengan down scan? Bagi aku ni, sonar ni dia lebih kepada nak tengok ikan, down scan ni lebih kau nak tengok structure lah. Dia down scan ni dia lagi detail, dia separatekan structure dengan ikan. Sebab hook reveal ni dia ada function fish reveal. So fish reveal ni dia mengasingkan structure dekat bawah dengan ikan. So korang boleh nampak lagi jelas lah. Tapi sekarang ni sebab kita tak pasang transducer, so nanti aku akan buat on water punya test. Tapi waktu sekarang ni aku nak tunjuk ini unit dia lah. So untuk setting unit ni bagi aku tak susah langsung. Dia as long as korang pandai membaca, korang boleh setting. Tak susah, cuma korang kena rajin tekan-tekan butang lah, tekan untuk cari setting. So sekarang kita pergi ke unit simulator. Alright, sebab kita nak tengok function dia. Ini sebelum matahari lah. Ok, so untuk dekat depan ni korang boleh customize kan. Contoh nak add page, aku tambah nak GPS, aku nak down scan, dan aku nak sonar. Ok, so ini layout dia 3 macam ni, ataupun korang boleh tukar layout dia. Kalau macam aku suka layout yang panjang macam ni lah. Save. Alright. Ok, down scan biasanya dia akan lagi separate kan. Ini contoh, ini batu ataupun bukit. Ini kita nampak structure. Ini mungkin ada pokok-pokok ataupun rumpai-rumpai. Ini ikan. Ini ikan. Ikut pengalaman aku lah, kalau biasanya yang banyak group macam ni, ini lebih dikenali sebagai bait fish lah. So kau nak cari ikan selar ataupun ikan kunyit ke apa, so ini petanda-petanda untuk bait fish. Dan ini contoh ni ada arch besar. Ini kemungkinan ikan besar. So kalau macam dekat tempat biasa aku main, aku nampak arch macam ni. Arch macam ni biasanya kerapu lah. Ni kerapu, ni jenahak, contohnya lah. Tapi arch ni biasanya korang tak boleh determine ikan apa sebenarnya. Cuma korang boleh agak dia duduk dekat kedalaman mana. So korang nak ketuk bawah ataupun korang nak ketuk tengah. Ok, so ini kita dalam mode down scan. Dia ada fish reveal. So dalam down scan ni kita boleh nampak lagi detail. Kita nampak structure, bentuk apa dasar laut macam mana. Ni ada bukit, ni ada lubang sikit. Ok, dalam sonar biasanya lagi susah nak kita differentiate antara structure dengan ikan. Contoh macam bawah ni mungkin ada coral ataupun ada tumbuhan-tumbuhan, tapi kita tak sure ini ikan ke coral. So kalau dalam down scan dia lagi detail. Nampak tak? Tadi structure yang sama. So tadi sebenarnya memang betul kat bawah tu macam pokok, dan dekat atas tu ada ikan-ikan kecil. Ada ikan kecil bermain. So fish reveal ni Lawrence punya features yang membuatkan kita lagi senang nak differentiate mana satu structures and mana satu ikan.
Okay guys, so aku baru lepas setup. Simple setup je tapi menjadi. So dah sambung. And ini dia punya kabel power dia. Kabel power dia masuk dalam bekas yang waterproof ni. Bekas waterproof, wiring semua dah buat. Aku nak tunjuk kat korang cara nak pasang transducer yang simple lah. Tapi aku tak buat detail, aku just bagi idea lah. So ini transducer lama aku. Nampak tak aku letak dekat ni pipe 15mm. 15mm pergi kepada female. Lepas tu ada male punya thread, male punya connector. Dan masuk dalam lubang scupper ni. Lubang scupper ni untuk kayak aku lah. Untuk kayak aku dia memang muat-muat ataupun ketat. Memang snug fit untuk benda ni. So apa yang aku buat, aku masukkan dari bawah, kabel run through the lubang, and ada satu nut yang kuncikan dekat atas ni. Kalau pemasangan macam ni, bagi aku dia tak permanent. So aku suka macam ni sebab kalau katalah aku nak tukar transducer dekat kayak lain, aku just buka nut atas ni dan the whole thing semua ni boleh cabut. Dan dekat bawah dia rupa dia macam ni. Tengok. Gelap sikit. So tu dia rupa transducer dia. Okey, macam aku cakap tadi, sebab feel free ni dia punya apa, dia punya groove longkang dia ni dalam. So transducer tu duduk selamat dekat situ. Kalau bagi model kayak yang ada macam dah ada tempat untuk letak transducer, yang tu senang lah. Tapi kalau macam bagi kayak yang tak ada tempat transducer, dengan syarat groove dia dalam, korang boleh cuba try cara ni. Pakai pipe PVC je and dia flush. Maknanya kalau korang heret atas pasir pun transducer ni tak kena. So dia selamat lah. Ok, so ini cara simple aku lah. Aku nak pasang transducer, aku malas nak tebuk, aku malas nak pakai apa, transducer punya arm. Sebab bagi aku lah, transducer punya arm tu, yang dia ada satu arm dan arm tu masuk dalam air. Bagi aku transducer arm tu, dia bila kita kaya tu dia macam ada drag ataupun mengganggu, dan kadang-kadang dia ternaik, kita nak kena betulkan balik. Dan bagi aku method ni dia plug and forget. Maksudnya korang letak situ, korang biar je transducer, korang tak perlu risau terlanggar batu, atau masa korang heret kayak atas pasir dia tak terlanggar. Ok, korang tengok transducer tu, dia lagi rendah daripada body. So kalau korang heret atas pasir dia tak terkena lah. Ok guys, so ini kita nak testing kita punya Reveal Hook 5X atas air, on water punya test ni. So bateri semua aku dah rig up, sonar punya dah check cantik. Ok, jom. Sementara dia hidup, kita lancar. Ok guys, untuk sonar punya sensitivity, korang boleh increase. Sensitivity maksudnya dia sensitif tak, dia detect benda-benda dalam air ke apa contohnya. So kalau korang increase sensitivity, dia akan lagi detail. Tapi dia akan lagi banyak noise lah. Maknanya noise daripada bunyi hal ke apa ke kan, daripada bunyi kipas contohnya, dia lagi banyak noise lah. Apa yang korang nampak bintik-bintik tu, ada benda terapung-terapung dalam air, macam sampah-sampah kecil. Tapi kalau korang decreasekan sensitivity, dia akan nampak lagi clear. Tapi kebarangkalian korang akan miss ikan-ikan kecil lah kan, macam tu. Alright, so jom kita pergi dekat spot cari anak ikan. Apa yang kita tengok sekarang ni, ini feature Genesis Live, ataupun dalam Garmin sebelum ni dipanggil contour mapping lah. So bagi aku ini antara feature yang penting dalam sonar. Macam aku cakap tadi, kita tengok bila sambil kita bergerak, sambil jalan, dia akan lukiskan topografi. Dia akan lukiskan topografi, keadaan laut macam mana. Kita nampak daripada 4 kaki 4.6 meter, 5.2, 6.1. Bunyi alam tu bunyi ikan. Sekejap, ada ikan lalu kat bawah tengah cakap-cakap ni. Tu. Itu batfish. Banyak, memang banyak batfish dekat belakang tadi. Itu semua batfish. Dia lalu je. Dia lalu sekejap je. Sambung bercakap pasal Genesis Live. Genesis Live ni dia akan, macam aku cakap tadi, dia akan lukis keadaan topografi kat bawah. So korang boleh tengok dekat mana bukit start naik, dekat mana bukit turun, ada drop off ataupun ada cliff. Tempat-tempat macam tu yang korang boleh target untuk cari ikan. Tapi sekarang ni kawasan ni agak flat, dia just turun secara mendatar. So memang tak ada apa-apa sangat. Kita nak cari baitfish ni, jom. Guys, ni contoh baitfish. Tengok banyak. Dia betul-betul bawah kita sekarang ni.
So aku nak cari umpan ikan kejap lah. Ikan umpan ikan pula. Nampak tak? Ni baitfish, semua baitfish ni. Tengok kat sini dia punya layer dia macam mana. Seperti biasa hari ni kita bersama lagi dengan Uki Sabiki. Dan seperti itu saja kita mendapat apa benda ni? Apa benda ni banyak sangat ni? Nak ikan apa ni? Oh, tamban. Patutlah. Tengok guys. Tengok baitfish banyak kat bawah. Ada tamban, ikan selar dan tamban lagi. Okay guys, ni contoh baitfish bila dia dekat atas. Tengok dia dekat atas kan. So sekarang aku tak perlu lepas Apollo sampai bawah. Tengok. Kita dapat kat atas je. Nampak tak? Nampak tak? Tu contoh dia main baitfish lah. Tapi aku dah cukup baitfish banyak ni. Aku dah banyak sangat ni. Okay guys. So biasanya kalau dengan sonar baru, aku akan keluar satu trip untuk aku nak belajar function dia. Sebab setiap model dia lain. Dia punya butang tekan-tekan kan. Sebab sebelum ni aku pakai Garmin, sekarang aku pakai Lawrence. Tapi memang senang guna. Kau tengok tepi ni banyak info dia ada. Yang ni biasa aku letak lah. Aku letak speed, kedalaman aku pindah kat sini. Ini kelebihan dia. Dia boleh customize ikut Sati nak letak macam mana. So aku letak kedalaman kat situ. Water temperature sekarang 30 degrees. Ada jam. Voltage bateri aku 12.4. Dia dalam voltage 10.4. Kalau rendah daripada 10.4, dia kira habis bateri, dia akan mati lah. So sekarang ni bateri aku 12.4 volt. Banyak lagi. Aku pergi spot kedua aku tanda tadi. Trip 2.94. Maknanya setakat ni aku dah berkayuh sejauh 3 km dah. Total trip distance. So itulah. Aku nak pergi cari spot lain lagi. Aku nak cuba try tunjuk rupa ikan kat bawah kalau ada. Guys, ada ikan kat bawah guys. Kan aku dah kata ikan. Tu nampak tak tu ikan. Sorry guys. Aku adjust chest aku. Nak bagi korang nampak dalam sonar. Kan? Pernah aku dah kata ikan. Hihihi. Tu ikan, nampak tu ikan. Tu ikan tu. Tanda jap sekali. Betul lah ikan. So aku bawa 2 sonar ni. Okay guys, first strike of the day. Karapu dengan black assist hook, jig Crodite exhaust. Cantik lah bawah tu. Kalau kau boleh tengok perbezaan antara downscan dengan sonar. Tengok downscan, dia punya batu dia lagi detail structure kat bawah. Kalau sonar dia macam buat naik macam tu je kan. Kalau downscan tengok, kita nampak bentuk batu dia. Ni lepas tu dia ada batu sebiji kat atas. So bila ada 2 function ni side to side, korang boleh compare lah yang mana satu batu, yang mana satu ikan. So kalau macam ni, nampak batu dia tak tinggi sangat. Tengok perbezaan dia jelas. Ni ada lubang. Nampak tak? Dalam downscan. Dalam sonar dia macam straight sikit. So kalau kita nak ketuk, cuba ketuk dalam lubang tu. Lebih kurang macam tu lah cara dia. So mantap lah. Dia punya Genesis Live pun, tengok Genesis Live dia dah lukiskan. Kalau kita zoom out, korang boleh tengok kawasan-kawasan yang aku dah lalu ni, semua dia dah highlight jadi biru. Maksudnya dia dah buat mapping. Kita nampak dekat sini dia makin cetek. Lepas tu sini macam ada gunung sikit. Lepas tu situ drop off sikit kecil. Dan dia landai. So ini antara features dia lah. Guys, strike guys. Aku baru nak makan roti tadi. Aku baru nak makan roti tadi. Nampak aku makan roti. Aku tak on camera lah pula. Waktu strike.
Oh, kerapu good size. Guys, roti aku basah. Guys, tengok guys, ada ikan kat bawah. Dan inilah dia, kerapu guys. Guys, tadi aku nak makan roti sebenarnya tadi. Aku nak makan roti. So jig tu aku just heret kat bawah aja. Aku ketuk-ketuk halus-halus kan. Tiba strike. Tapi itulah, tengok dalam sonar, itu ikan. Nampak tu yang timbunan ikan tadi. Aduh, padu. Jig crocodile. Aku ketuk tangan kiri tadi. Aku tak expect lah strike. Dengan roti aku ni lagi. Oh, padu guys. Mini boron. Padu. Jig crocodile exhaust dengan black acid soup. Padu guys. Aduh. Okay guys, so aku rasa itu saja review Lawrence Reveal 5X split shot. So seperti yang aku cakap tadi, kalau korang berminat nak beli, korang boleh tekan link dalam description. Aku akan letak nama seller Ocean 4. Memang trusted seller. Alright, so bagi aku first impression aku untuk Lawrence Hook 5X Reveal ni, bagi aku memang best lah. Dia bacaan dia lagi detail daripada Garmin. Dia punya sonar dia tu lagi cantik. Sebab yang Lawrence 5X ni antara model yang terbaru, bukan terbaru sekali, antara model terbaru line up daripada Lawrence, dan antara barang yang tengah hot stuff sekarang ni. Sebab aku tengok memang ramai kayakers start ambil Reveal 5X sebab dia punya function, capability and screen dia besar lah guys. Tengok guys, screen dia besar. And walaupun sekarang ni cerah cahaya matahari, tapi aku boleh baca skrin dia dengan jelas. Dia tak ada isu. Dia senang nak baca sebab dia punya skrin dia adalah teknologi anti sunlight ke apa, aku tak tahu, aku tak ingat. Aku tulis lah kot. Alright, so guys, thank you guys for watching. Memang hari ni aku keluar, aku just nak test je sonar. Aku memang tak cari ikan sangat pun, tapi tadi dah dapat kerapu seekor kan. Dia boleh nampak lah, kalau ada ikan kat bawah tu memang boleh nampak. So kalau ada sonar ni bagi aku satu kelebihan lah. Bukan yang aku kata kalau ada sonar ni korang tak kumpau, tak. Aku pernah je ada sonar aku kumpau, sebab tu ikan tak nak makan lah, nak macam mana. Tapi korang boleh increasekan success rate untuk dapatkan ikan. Itu je lah aku cakap. Alright, jom kita buat closing pakai kerapu yang besar. Of course lah. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kalau korang belum subscribe lagi. Jadi kita akan jumpa video hadapan. Bye bye. Salang.